السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat sekalian, kita sambung muka surat 445. Dalam bab kehormatan masjid, Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika seseorang masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk sehingga sembahyang 2 rakaat. Jadi kita sambung dalam bab kehormatan masjid ni. Jadi kita sedia maklumlah, ya, masjid adalah merupakan rumah Allah, dan kehormatan masjid hendaklah dijaga sebagai satu syariat dan syiar dalam Islam. Jadi jika kita tidak, orang kata, mengambil berat berkenaan dengan masjid, maka perkara ini adalah melanggar di segi hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan dalam Islam. Kita lihat masjid nak memilih orang-orang yang mentadbir ataupun ahli jawatankuasa masjid pun Allah memberikan kita garis panduan, merujuk dalam surah Al-Bara'ah ataupun dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. Itulah di kalangan orang-orang yang layak untuk memegang jawatan pegawai-pegawai masjid ataupun untuk mengelolakan hal ehwal masjid, maka ditetapkan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita masuk ke dalam masjid dengan melangkah kaki kanan dengan berdoa kepada Allah, kemudian Nabi kata jangan duduk sehingga kita sembahyang 2 rakaat. Jadi barulah kita kesempurnaan, kemudian kita boleh duduk dengan kita niat i'tikaf. Dan di dalam kitab Hidayatus Salikin ada dibahaskan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dia kata boleh buat melebihi daripada 2 rakaat sunat tahiyatul masjid, bergantung kepada masa dan keadaan lah. Kalau pada hari Jumaat imam sedang baca khutbah, kita sembahyang 2 rakaat sahaja. Lepas itu kita duduk. Walaupun imam baca khutbah pun, maka dituntut kita sembahyang, sebab ada hadis-hadis yang merujuk kepada hadis pernah Nabi di atas mimbar, Nabi tegur seorang sahabat suruh sembahyang dulu baru duduk dengan khutbah. Jadi jangan panjang-panjang, ya. Kalau waktu-waktu lain boleh, kalau kita masa panjang untuk sembahyang banyak melebihi 2 rakaat pun boleh. Jadi itulah adab kehormatan kita memuliakan masjid, merupakan rumah Allah, parlimen dalam Islam. Baik, kemudian Abu Lais berkata, jika masuknya di waktu yang dibolehkan sembahyang sunat, tetapi jika masuk masjid pada waktu yang dilarang sembahyang sunat, maka tetap duduk, tetap tidak boleh sembahyang, dan cukup membaca tasbih, tahlil dan tahmid, takbir dan salawat. Maka dengan itu ia mendapat pahala yang hampir sama dengan sembahyang tahiyatul masjid, dan berarti telah menunaikan kehormatan masjid. Ini kita kata Abu Lais, jika terdesak keadaan-keadaan yang tak dapat tidak, yang tak boleh kita tunaikan dengan sunat tahiyatul masjid, dia kata kita dituntut dengan memperbanyakkan tasbih
tahmid dan takbir dan salawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara kita nak buat jika tak boleh buat sunat juga tahiyatul masjid. Kemudian Abu Lais meriwayatkan juga sanadnya daripada Abu Darda radhiyallahu an, ia mendengar bahawa Salman Al-Farisi radhiyallahu an membeli budak untuk pelayan. Maka Abu Darda radhiyallahu an menulis surat kepada Salman yang di dalam isi surat itu mengandungi kata-kata, ya akhi tafarragh lil ibadah qabla an yanzila bika minal bala' ma la tastati' fihi al-ibadah wa'tanim da'watal mu'min al-mubtali warham al-yatim wamsah ra'sah wa at'imhu min ta'amik yalni qalbuka wa tudrik hajatak. Ya akhi, inni syahidatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman atahu rajulun yashku ilaihi qasawata qablih faqala atuhibbu an yalina qalbuk wa tudrika hajatak, qala na'am, qal irham al-yatima wamsah ra'sah wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuka wa tudrik hajatak. Ya akhi liyakunil masjidu baitaka fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-masajidu buyutul muttaqin wa qad dhamina Allahu liman kanat buyutuhumul masajid birrauhi warrauha wal hawazi ala sirat wan najati minan nar ila ridwan ar-rabbi tabaraka wa ta'ala. Yang surat itu ditulis dengan katanya, wahai saudaraku, pergunakan masa hidup kamu untuk kepentingan ibadah sebelum tiba bala yang menyebabkan tidak dapat beribadah, dan pergunakanlah kesempatan kamu untuk mendapat berkat doa daripada orang yang menderita, orang yang ditimpa bala, dan kasih sayanglah kepada anak-anak yatim, usaplah kepalanya dan berikan makanan kepadanya supaya lunak hati kamu ataupun lembut hati kamu dan tercapai segala hajat kamu. Wahai saudaraku, saya pernah menyaksikan ketika Nabi SAW didatangi seseorang yang mengeluh kerana berasa keras hatinya, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, sukakah lunak hati kamu dan tercapai hajat kamu? Maka sabda Nabi, jawabnya, kasihanilah anak yatim dan usaplah kepalanya dan berikan makanan kepadanya, nescaya akan lembutlah hati kamu dan tercapai hajat kamu. Wahai saudaraku, jadikan masjid bagaikan rumah kamu, sebab saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nabi menyatakan masjid-masjid itu sebagai rumah-rumah orang-orang bertakwa, dan Allah telah menjamin bagi orang-orang yang masjid itu bagaikan rumahnya dengan kelapangan hati dan kesenangan, kepuasan serta mudah menyeberangi sirat dan selamat daripada api neraka dan segera menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang agak panjang tuan-tuan menceritakan riwayat ini yang menulis bahawa Abu Lais kata Abu Darda mendengar bahawa Salman Al-Farisi membeli seorang budak pelayan, maka Abu Darda menulis surat kepada Salman. Jadi dalam surat yang ditujukan oleh Abu Darda kepada Salman inilah kandungan yang berisi berupa nasihat dan juga memberikan rangsangan kepada sahabat Salman Al-Farisi, iaitu dia mengatakan bahawa dia mengucapkan, maknanya memberikan satu kegembiraan, iaitu dengan peringatan, wahai saudaraku, gunakan masa hidup kamu untuk kepentingan ibadah sebelum tibanya bala yang menyebabkan tidak dapat kita beribadah, dan gunalah kesempatan untuk mendapat berkat daripada orang yang menderita. Inilah nasihat seorang sahabat kepada sahabat. Jadi kita pun orang kata, sebab tu dalam Islam ni Nabi kata ad-dinun nasihah
Agama Islam berteraskan nasihat menasihati. Jadi tegur menegur. Jadi bila kita nasihat menasihati, tegur menegur, maka itulah yang mendatang kebaikan kepada kita sebagai seorang Muslim antara Muslim yang lain. Dan itu pun ada hadis menyatakan haqqul Muslim alal Muslim. Jadi hak seorang Islam berislam salah satunya ialah kita nasihat menasihati, tegur menegur. Jadi sebab tu teguran dan nasihat tu kita jangan marah. Sepatut kita mengucapkan alhamdulillah, terima kasih oleh kerana ada orang yang sayang, yang sudi memberi nasihat dan teguran. Jadi kita sepatutnya macam tu. Jadi itulah teguran dan nasihat daripada Abu Darda dalam suratnya dituju kepada Salman Al-Farisi. Jadi kata dia, Nabi ini pernah seketikanya dia telah menggembirakan anak yatim. Dan pernah seketikanya ada seorang sahabat mengeluh kepada Nabi tentang hati yang keras. Jadi kita nak jadikan lembutkan hati ini, salah satu amalan ialah kita memuliakan anak yatim. Jadi anak-anak yatim ni tuan-tuan, mereka-mereka yang sebelum akil baligh. Kalau dah baligh dah, yang tu bapa yatim, bukan anak yatim. Sebelum akil baligh lah. Kalau dah besar dah, akil baligh dah, boleh berdikari dah, itu bapa yatim dah. Jadi anak-anak yatim ni lah yang kita kena muliakan. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, tuan-tuan. Kita jemput dia orang untuk berbuka puasa, ataupun kita bawa makanan-makanan ke tempat anak yatim untuk dijamukan mereka berbuka puasa. Ini kebesaran tuan. Dan disuruh oleh Rasulullah usap kepala anak yatim. Jadi kita pegang kepala dia, kita usap. Itu boleh melembutkan hati kita yang keras. Ada ubat, ada penawar. Melembutkan hati kita yang keras. Sebab hati manusia ni, maksud keras ni tuan-tuan, bukan keras macam kita pegang ketik batu. Jadi bentuk yang keras ni bentuk spiritual, yang makna sukar untuk menerima hidayah ataupun sukar untuk menerima kebaikan dan pengajaran-pengajaran yang disampaikan dalam Islam kepada mereka. Terus teringat saya kepada kuliah, saya hadiri kuliah duha tuan guru kita di Kota Baru. Dalam satu kuliah dia tu, dia sebut, dia kata hati manusia ni, dia kata lebih keras daripada batu. Sebab batu ni air duk menitik atas dia tu, lama-lama dia lekuk juga. Tapi hati manusia, kalau keras hati manusia, dititik dengan Quran, dititik dengan hadis pun payah nak keras, melainkan payah dia nak lembut, payah nak berlekuk, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tu kata keras tu. Kalau kita pegang hati tu macam hati lembu, hati ayam tu lah, dia kenyal kan, dia kenyal. Tapi bentuk spiritual ni, payah nak menerima pengajaran tuan-tuan. Kita beri pengajaran, dia bersifat menentang, dia tak boleh terima. Kita khabar kat dia baca Quran hadis pun susah, melainkan Allah. Tu kata hati manusia tadi ni. Jadi kita minta berlindunglah kepada Allah. Dan kita pun ada ayat Al-Quran yang disuruh kita berdoa kepada Allah, yang minta selalu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati ni, agar tidak dibalikkan hati kita setelah mana diberikan petunjuk oleh Allah. Jangan dibalik kita ke alam yang sebelum kita mendapat petunjuk Allah. Jadi kita berdoa selalu supaya hati kita. Jadi hati yang keras ni, nak lembutkan hati tu, salah satunya ialah kita disuruh memuliakan anak yatim, memberi makan anak yatim, memberikan akan segala keperluan mereka. Nescaya Nabi kata, yalni qalbuka wa tudrik hajatak. Allah akan melembutkan hati kita, Allah menyempurnakan hajat kita, insya-Allah. Allah akan menyempurnakan hajat kita dan melembutkan hati kita. Itu mudah laluan. Jadi makna jika kita ni buat macam tu, Nabi kata itulah yang kita dapat.
hati kita dilembutkan Allah dan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah. Bagilah dia makan, berikanlah kepada mereka perhatian pada anak yatim, memerlukan pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Kemudian nak masuk kita nak cerita bab masjid ni, maka di bawah itulah dia kata pula bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Abu Darda kata, saudaraku, jadikan masjid bagaikan rumah-rumah kamu, sebab saya mendengar Rasulullah bersabda, al-masajidu buyutul muttaqin wa qad dhaminallahu liman kanat buyutuhumul masajid birrauhi warrahah wal hawazi ala sirat wan najati minan nar ila ridwani rabbi tabaraka wa ta'ala. Jadi dalam riwayat ni Nabi kata masjid-masjid itu sebagai rumah bagi orang-orang bertakwa, dan Allah telah menjamin bagi orang-orang yang masjid itu bagaikan rumah-rumahnya dengan kelapangan hati, dengan kelapangan hati dan kesenangan, kepuasan serta mudah menyeberangi sirat ketika di akhirat besok, dan selamat daripada api neraka, dan segera menuju kepada keredaan Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah dia tuan. Masjid disuruh jadikan, Nabi kata, macam rumah kita, rumah-rumah yang kita ni rumah Allah. Jadi kehormatan, kemuliaan tu kita kena jagalah. Janganlah kita buat perkara-perkara yang tak senonoh atau perkara yang boleh merosakkan kemuliaan masjid dan mendatangkan dosa pada kita. Jadi sebab tu kita masuk masjid, tanda kehormatan kita sembahyang 2 rakaat sekurang-kurangnya, kata Rasulullah, memuliakan masjid. Kemudian kita beriktikaf, kemudian pula kita bersalawat, bertasbih, bertahmid, kita baca Quran dan sebagainya. Jangan bercerita hal-hal dunia dalam masjid, duk sembang benda-benda yang lara, maka merugikan kita lah. Tak mendapat pahala apa, bahkan mendatangkan dosa boleh. Jadi kita tinggalkan kerja-kerja tu, berurusan macam tu. Jadi kita banyakkan ibadah dalam masjid. Dan masjid juga Nabi kata merupakan, dengan kita berada di masjid, Allah beri kelapangan kepada hati kita. Hati kita lapang, tenang. Tempat yang paling selamat masjid lah. Ada pula dia kata kita ni tempat kami selamat, tempat kami selalu nak berjumpa di kedai kopi. Yang tu tak jadi kan. Di kedai-kedai di pekan-pekan ni tempat yang melarakan kita banyak daripada perkara yang tidak melarakan kita. Jadi kita nak selamat, nak tenang, nak ketenangan, nak kepuasan, nakkan hati kita tenang elok, masjid. Jadi sebab itulah kita disuruh sembahyang berjemaah 5 waktu berjemaah. Dan itu satu daripada amalan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun dah baca dah pada hadis riwayat yang telah lepas menceritakan orang yang sembahyang, kepentingan kita sembahyang berjemaah, Jadi Nabi suka kita pun mendapat ganjaran yang banyak, dan kita pun mendapat ketenangan, dapat kelapangan, serta kita merasa mendapat kepuasan, selamat daripada kita berada di tempat-tempat yang lain. Dan jika sekiranya berlakulah peperangan pun, maka masjidlah tempat yang selamat. Berlaku bala dan musibah apa pun, maka di masjidlah tempat yang selamat, insya-Allah. Tuan ni tu kita tengok dalam peristiwa berlaku dalam tsunami dulu kan. Satu buah masjid sahaja, hak lain semua punah seranah, habis hancur lebur di Aceh. Rumah-rumah habis bagaikan padang jarak, padang terkukur. Binatang-binatang ternak, manusia, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman habis musnah. Tapi nak tengok kebesaran Allah, masjid masih lagi tersergam indah, kokoh, tak ada apa pun yang rosak, yang jatuh dan sebagainya. Jadi mereka berteduh di masjid, bernaung di masjid. Itulah kemuliaan kita lihat Allah Ta'ala tunjuk kebesaran dia.
Jadi begitulah juga kita ni nak dapat ketenangan, nak merasakan hati kita tenang, lapang, masjid kata Nabi. Nak merasa kepuasan kita dalam keadaan nak menyediakan, nak merasakan hati kita lapang, pemikiran kita apa semua, masjid. Dan satu lagi pula, kepuasan mudah menyeberangi sirat ketika di akhirat besok. Kita menyeberangi sirat mudah, insya-Allah. Sehingga kan kata hadis dalam riwayat au kama qal, sepantas macam mana kilat menyambar sekelip mata, maka kita melepasi sirat dan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ke masjid ni juga merupakan tetamu-tetamu Allah. Tuan, ya, tetamu-tetamu Allah. Jadi maka mulialah menjadi tetamu Allah. Kalau kita di dunia ni boleh masuk istana ni Allah, tetamu yang mulia, bukan semua orang boleh masuk. Nak masuk pun ada syarat-syarat dia, kan? Jadi kemuliaan Islam, tetamu Allah yang mereka datang ke masjid. Jadi beruntunglah tuan-tuan orang yang rajin ke masjid, sentiasa ke masjid, maka mereka mendapat kepuasan, kelapangan, ketenangan, dan hati mereka pun rasa lapang. Itulah jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia kata segera juga menuju pada keredaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ila ridwanir rabbi tabaraka wa taala, menuju kepada keredaan Allah. Jadi Tuhan redha orang-orang yang datang ke masjid menjadi tetamu Allah. Itu yang para sahabat, kalau tak silap saya dalam sejarah, dia kata kaum Bani Saqif, satu kaum di kalangan Bani Saqif ni, mereka duduk berjauhan dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari mereka rancang nak pindah dekat dengan masjid Nabi, nak buat rumah di sekeliling kawasan masjid Nabi. Jadi Nabi dengar berita ni, Nabi tanya kepada mereka, apakah benar kamu nak pindah mari duduk dekat masjid ni? Dia kata benar ya Rasulullah. Nabi kata buat apa nak pindah mari sini dekat ni? Dia kata senang, dekat dengan masjid, selalu dapat bersama dengan Rasulullah, boleh sembahyang berjemaah dekat. Jadi kita pun saya kata mudah. Nabi kata tak payah, kamu duduk jauh dari masjid, lagi jauh kamu berjalan ke masjid, lagi banyak pahala kamu dapat. Terus tak jadi pindah. Jadi mereka duduk jauh berjalan tu, Nabi kata banyak langkah kamu ke masjid, lagi banyak pahala kamu dapat. Jadi kita ni boleh qiyas kalah zaman kita ni, tak? Jadi kalau kita dia kata nak berjalan kaki jenuh, jauh, masa kita habis, gunakanlah kenderaan. Kenderaan yang kita pecut, motor kita, motorkar kita tu dapat pahala tuan-tuan, insya-Allah. Allah bagi ganjaran, tak sia-sia kita tu, bukan perkara yang rugi. Jadi kata minyak mahal, jangan duk kira mahal. Allah gantikan pahala yang besar dengan ganjaran yang besar. Kita duk berulang alik ke masjid, esok Allah tambah penuh tangki tu, insya-Allah. Kena yakinlah. Syahid Ustaz Ibrahim Libya, dia tak pernah buka tangki minyak kereta dia. Ada satu hari kawan nak pinjam, dia kata Ustaz pinjam kereta, ambil lah, tapi dia kata jangan buka tangki nah. Buka tangki kena buh minyak. Kita biasa dah naik kereta dia buka tangki. Kawan ni pun tak ni, dia buka juga. Buka kena isi minyak. Dia pesan dah jangan buka. Buka kena isi minyak. Dia kata nak tak nak buka. Itu ketakwaan, keyakinan, keberkatan dia. Wallahu alam. Allah nak bagi macam tu kan. Jadi kita tuan, Allah ganti insya-Allah. Jangan kita risau. Perjalanan kita jauh berapa kilometer pun Allah beri keberkatan. Jadi itu dia, Nabi suruh kita ke masjid mendapat keredaan Allah. Bila Allah redha, bermakna kita hamba yang mendapat keberkatan, rahmat hidup kita dunia dan di akhirat. Al-Hakim bin Umair berkata pula, jadilah kamu di dunia ini bagaikan tamu
dan jadikan masjid bagaikan rumah kamu, dan ajarkan hati kamu lunak kasih sayang. Banyak-banyaklah bertafakur dan menangis, dan jangan sampai kamu dikacau oleh hawa nafsu. Ini kata seorang lagi, Al-Hakim bin Umair radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia kata, jadikanlah kamu dunia ini bagaikan tamu. Jadi tamu ni nak menjadi tetamu Allah. Maksudnya di masjid itulah. Jadi tetamu Allah tu, saya kata rumah Allah ni kita menjadi tetamu, dan jadikan masjid sebagai rumah kamu. Seringkali kita berulang-alik, seringkali kita berada di masjid. Bagi wanita-wanita yang muda belia di rumah mereka. Sebab tu dalam kitab Muhimmah dipesan bagi wanita yang muda belia yang takut menimbulkan fitnah, tak payahlah datang berjemaah. Dia semayang di rumah tu, jika dia semayang dalam rumah, semayang dalam bilik, dalam serambi rumah dia, sama dengan semayang di masjid. Melainkan dia datang dengan sebab nak mengaji, nak belajar ilmu agama, ada di masjid, di rumah tak ada. Yang tu dibolehkan. Tu pun dengan bersyarat hendaklah memelihara kehormatan diri dan ditemani bersama dengan muhrimnya. Tu nak mengelak daripada fitnah. Bagi yang muda belia lah, hak yang dah RTM ni, warga RTM ni tak apalah. Nah, hak tua-tua ni, hak rehat tunggu mati ni. Nah, ni hak muda belia. Tu rujuk dalam kitab Muhimmah. Tak digalakkan semayang berjemaah, melainkan dengan sebab kita nak pergi mengaji fardu ain, dia kata. Dan gitu juga isteri-isteri yang masih lagi muda belia, maka dia boleh keluar dengan minta izin untuk pergi mengaji. Jika suami tidak izin, maka dia keluar juga tidak derhaka. Itu disebut dalam kitab Muhimmah macam tu. Bahkan suami pula berdosa. Patut suami kena mengajar, tanggungjawab dia kena mengajar. Suami tak boleh mengajar, jadi dia minta izin nak pergi mengaji. Kata suami, saya tak benarkan. Kalau awak keluar juga awak derhaka. Tak, tidak derhaka. Ni rujuk dalam kitab Muhimmah. Sebab dia nak pergi mengaji, bukan tujuan lain. Habis mengaji balik. Jadi gitu nah. Kita menjadi tetamu, tamu masjid. Dan ajarkan hati kamu tu lembut, kasih sayang, dan banyak-banyaklah bertafakur dan menangis, dan jangan sampai kamu dikacau oleh hawa nafsu. Jadi kita nak melembutkan hati kita, salah satunya Nabi sebut tadi ni, meraihkan anak yatim, bagi dia makan, bagi dia minum, dan kita usap kepalanya. Itu satu-satu daripada cara nak melembutkan hati kita. Kemudian nak melembutkan hati kita kasih sayang ni juga, kita disuruh berbanyakkan bertafakur. Tahu bertafakur? Kita duduk dalam keadaan macam kita duduk rehat lepas mayang iftirash ni, kata Imam Ghazali, kita duduk dalam keadaan suasana yang kita merendah diri kepada Allah, merenungkan keadaan dosa-dosa yang telah kita buat, ingatkan kesalahan-kesalahan kita dengan Allah, lalu kita menadah tangan mendoa dan kita bertasbih ataupun kita membaca zikir-zikir yang tertentu. Itu yang kita sembahyang apa kita buat tu kan. Jadi kita bertafakur, mengenangkan dosa-dosa kesalahan kita dengan Allah. Dosa kita banyak tuan-tuan, disuruh bertafakur. Lalulah kita menadah tangan berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita sebutlah nama Allah ni sebanyak-banyaknya, kata Imam Ghazali. Sebut nama Allah. Zikir kita tu dimulai, ada juga dimulai dengan Ya Fatah, Ya Alim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Fatah, Ya Alim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
dan kita akhiri dengan ya Allah wa ya Rahman ya Rahim irhamni. Kalau kita seorang, ya, ke jemaah kita irhamna, ya Allah wa ya Rahman ya Rahim irhamni. Mintalah kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat menitiskan air mata. Kalau tak menitis juga memang hati batu. Dah lah hati batu, duduk pula kampung batu, memang pure batu lah. Orang kampung batu marah kat saya, tak panggil lah, tak bagi kuliah dah. Tak saya sebut lah dekat masjid tu, kan. Rumah duduk keliling masjid ni, dekat-dekat masjid, tapi tak mau mari masjid. Tu saya sebut macam tu. Dia kata, tuan-tuan, hati kita ni keras macam batu. Dah duduk kampung batu, hati macam batu juga, kepala batu juga. Allah, marah dia. Kita tegur dah, duduk dekat-dekat, marilah masjid. Tak nak. Jadi kita rugi ya. Jadi itu bertafakur kepada Allah dan menangislah banyak-banyak mengenangkan dosa kita tu, dan jangan sampai kamu dikacau oleh hawa nafsu. Ni nafsu kita ni tuan-tuan ni, nak kena mujahadah. Tujuan kita mujahadah ni berperang dengan nafsu. Nafsu-nafsu kita, nafsu yang ammarah bisu, nafsu yang lawamah, nafsu yang mutmainnah. Jadi kita nak cari itulah, dapat nafsu yang mutmainnah, alhamdulillah. Nak buang nafsu-nafsu yang ammarah bisu, nafsu yang lebih cenderung kepada kejahatan dan maksiat. Dapat peringkat yang kedua, kategori nafsu yang lawamah, nafsu yang sudah berlembut menurut dengan dapat hidayah Allah. Nafsu yang mutmainnah, itulah yang Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah meredha dengan nafsu yang mutmainnah, masuk syurga insya-Allah. Jadi gitu kita nak melembutkan hati kita, banyakkan zikir-zikir, banyakkan dengan salawat-salawat, tasbih, tahmid dan takbir kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat melembutkan hawa nafsu. Jadi gitu Jadi itulah, mudah-mudahan pagi ini dapat kita mengambil pengajaran tentang kemuliaan masjid dan kehormatan masjid. Rajin-rajinlah kita ke masjid. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan menjadi tetamu Allah, dan mudah laluan kita melalui sirat di hari akhirat besok. Wallahu alam. Jadi sebelum saya tutup tazkirah pada pagi ini, saya mohon keizinan Tuan Nazir kita tak ada, mohon keizinan dengan pegawai-pegawai masjid yang hadir untuk saya mewakili kepada pihak ahli jawatan kuasa pembinaan surau Ar-Rahmaniyah di Kampung Langgar, Lembah Bujang, Merbuk, Kedah. Jadi bagi kita, tujuannya ialah untuk mengutip dana bagi membina surau yang baru di kampung berkenaan. Jadi sepanjang bulan Ramadan ni saya buat kutipan derma untuk membangunkan surau. Inilah gambaran desain surau yang direka cipta oleh arkitek, bekas arkitek UDA Tuan Haji Omar. Dijangkakan kos RM400,000. Jadi tuan-tuan, saya mewakili ahli jawatan kuasa pembinaan surau berkenaan memohon jika tuan-tuan yang sudi untuk menginfakkan sedikit sebanyak duit ataupun wang tuan-tuan untuk diinfak dibangunkan surau ini. Bagi pihak saya mewakili ahli jawatan kuasa mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Seberapa ikhlas tuan-tuan nak sumbang lah untuk membangunkan surau ni, menggantikan surau yang tersedia ada sekarang ni terlalu dhaif lah. Kalau tengok dalam gambar ni pun teruk sangat. Ni dalam gambar dia orang bagi ni. Jadi kita nak buat yang baru. Perancangan kita pada bulan 9 dan 10 ni lah, lepas raya, jika ada modal kita akan mula projek pembinaan. Jadi itulah tuan-tuan, ya.
Dan itu hari saya kutip duit untuk pondok ataupun ma'had tahfiz yang terbakar asrama di Tikam Batu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya dah serah pada 2 hari bulan 7 kepada mudirnya. Terkumpul semua sekali termasuk duit tuan-tuan yang bagi pada pagi berkenaan berjumlah RM11,201. Jadi saya serah kepada mudirnya, dan mereka pun akan mula buat asrama baru bulan 9 nanti. Dengan kos RM145,000. Itu yang saya dapat maklumat. Jadi itulah tuan-tuan, pihak mudir mengucapkan jazakumullahu khairan katsira di atas sumbangan tuan-tuan dan satu saham untuk kita di akhirat. Inilah pelaburan kita, saham kita. Dan yang keduanya, ada saya bawa buku ni sepanjang bulan Ramadan, merupakan fatwa daripada Nabi SAW. Ya. Jadi dalam kitab ni, kitab bahasa Arab, diterjemah dalam bahasa Melayu tanpa sebarang pengubahsuaian, dengan hadis, dengan Al-Quran. Al-Quran dan hadis, Nabi bagi fatwa. Ini tak ada dakwa-dakwi dah, memang tepat. Dari bab taharah sampailah habis dalam bab-bab yang lain. Harganya RM100 sahaja. Ada dalam kereta di luar sana siapa yang berhajat. Dan kalau siapa yang berhajat, boleh juga telefon saya. Penghantaran percuma, insya-Allah. Nak tolong dia. Ni baru terbit di pasaran lah. Tak tahulah di kedai ada ke tak ada, tapi kawan bagi kat saya ni, dia baru dapat. Fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sekadar pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan daripada apa yang kita kupas tengah hamatan masjid. InsyaAllah nanti disambung pada besok pagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.